الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita merafakkan sepenuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat kasih sang Allah Taala pada hari yang mulia ini, Syedul Ayyam, kita semua berada di rumah Allah Ta'ala bagi menunaikan kefarduan solat Jumaat pada hari ini. Walaupun kita diuji dengan musibah yang sangat dahsyat, musibah COVID-19 ini, satu penyakit yang berjangkit yang sudah ada sejak zaman berzaman, ataupun dalam bahasa Arabnya ialah ta'un. Ta'un ni maksudnya penyakit yang berjangkit. Bila masuk berjangkit daripada seorang ke seorang, maka ini sebagai peringatan ataupun inzar daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua beringat-ingat dan berhati-hati supaya kita tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bacakan dalam satu ayat surah Ali Imran, ayat yang ke-14. Allah Ta'ala menyebutkan, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hafs zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ni Allah Ta'ala cerita kepada kita dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia ini kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Benda hak nafsu suka. Hak kita semua suka. Apa dia hak kita suka ni? Ya Allah Ta'ala hiaskan manusia ni dengan benda yang nafsu, benda yang seronok, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak. Perempuan-perempuan kita semua lelaki hak duk hadir pada hari ini ni. Ada perempuan hadir? Tak ada. Ini semua lelaki, hak perempuan tak wajib. Tapi kalau negara Arab, kalau di Mekah ada orang perempuan. Bila mereka solat Jumaat, maka mereka tidak perlu lagi solat Jumaat untuk kali kedua ataupun solat Zuhur. Maka memadai dengan solat Jumaat, tetapi tidak diwajibkan kepada mereka. Kita hak wajib ni, termasuk anak-anak lelaki kita. Maka perempuan-perempuan ini benda hak kita suka, nafsu suka, bakat menikah habis. Tambah-tambah kena COVID-19 ni, hak tak boleh menikah pun dia nak menikah. Cuma kenuri dia tak boleh buat, akad nikah boleh. Nuri kalau panggil sikit-sikit tu tak apalah, panggil adik-adik, panggil. Sebab itu buat nuri masa COVID ni kau jimat banyak. Nuri tak payah panggil banyak, buat makan bihun goreng sudah. Kan? Sekurang-kurangnya buatlah kenuri dengan kurma. Bagi ada kenuri untuk maklumkan kata menikah. Maka perempuan ni benda yang seronok, benda hak nafsu. Sebab itu berlaku zina dalam masyarakat kita ni kadang-kadang tak rasa malu, tak rasa segan. Tambah-tambah muqaddimah zina itu berlaku secara terang-terangan dalam sekolah. Anak-anak sekolah menengah kita pun tak rasa malu bercinta, bermesej. Tambahlah ni dengan internet cukup mudah. Hampir budak-budak kita ada handphone belakang. Pak-pak pun tak picek handphone mereka. Kadang-kadang lebih daripada hak menikah. Bahasa-bahasa mereka tu. Sebab tu tuan-tuan kena semak tengok, cek handphone anak-anak. Anak lelaki, anak perempuan sama . No?
Cukup takutlah ni. Sebab saya terlibat dalam motivasi ni. Bila kita semak handphone, cek handphone mereka, sekolah kena. Saya kata sekolah menengah lah, sekolah kena. Dah pandai dah. Video-video lucah dan sebagainya ni. Benda hak nafsu suka ni. Baik itu perempuan merupakan perhiasan kepada dunia. Tuan-tuan. Hak ni kalau tak jaga elok, kita Allah Ta'ala heret masuk neraka. Tambah-tambah anak perempuan kita, ia akan heret kita masuk ke neraka Allah Ta'ala. Kita semayang elok, rajin ngaji dan sebagainya. Besok anak perempuan kita nak dicampak lapi neraka, dia heret, ya Allah, pasal apa hantar heret pak aku sekali. Pak aku dulu ni tak heran kat aku, tak peduli kat aku. Tak pernah suruh aku tutup aurat. Tak pernah tengok, tak pernah ambil tahu, tak ambil berat. Dia kira surau dia. Contohlah. Dia kira mengaji ya, tapi dia tak pernah ambil tahu tentang anak-anak. Benda ni semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan-perempuan, sebab itu Allah Taala pesan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu, anak pinak kamu, keluarga kamu, adik-adik kamu daripada azab neraka. Sebab apa? Sebab mereka di bawah kuasa kita. Abang-abang, ayah-ayah. Mereka di bawah kuasa kita. Di bawah tanggungjawab kita. Di bawah peranan kita memastikan mereka selamat daripada azab neraka Allah. Dan anak pinak, anak-anak ini, benda yang seronok, benda yang dihiaskan dengan anak-anak seronok. Tak dapat anak ni, Allah kelih habis. Dan juga harta benda yang banyak bertimbun-timbun. Harta benda merupakan hiasan dunia. Yang kita duk kejar, yang kita duk pulun cari ni. Sampai kadang-kadang lupa nak mengaji. Sebab apa tak main mengaji? Kalau tak dan, sibuk. Ingat, hak duk kata ayat ni bila orang tanya pasal apa tak mengaji, aku tak dan. Maksudnya, hidup dia tak berkat. Nah, abang siap. Siapa-siapa hak tak main mengaji ni? Kuliah saya sebulan sekali, macam muka hak tak main mengaji. Hidup dia tak berkat, tuan-tuan ingat. Duk tuan-tuan carilah harta banyak mana pun. Ajarlah penat lelah tak mana pun. Nak Sarah kata aku Sarah nak bini dan sebagainya. Tapi kalau tak dan ngaji, seminggu sekali pun tak dan ngaji, tak berkat hidup. Rezeki pun tak berkat. Kalau tak berkat, letih, penat, tak manfaat. Kita nak harta kita harta yang berkat, keluarga kita keluarga yang berkat, hidup kita hidup yang berkat. Jangan kita buat alasan tak dan, tak sempat, tak larat, malah. Malah tu habis contoh lah. Kalau dan, kalau malah pun tak ada ubat. Masa banyak, sihat, pencin. Kadang kerja apa, duduk rumah. Pasal apa tak mau mengaji? Malah tak ada ubat. No? Ambil korek kamu, buang nah. Bahasa kasar je lah. Sebab apa? Dah malah. Apa malah? Ngaji malah. Mayang malah. Ibadat malah. Tolong bantu umat Islam malah. Juang malah. Malah tak ada ubat. Harta benda yang banyak bertimbun-timbun yang kita dok cari, maka harta itu merupakan perhiasan-perhiasan dunia. Bila kita banyak dah kejar dunia, itulah penyakit al-wahnu yang Nabi sebut. Wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kepada mati. Kalau ada penyakit dalam diri kita, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan duk kejar dunia, cinta dunia, harta duk simpan. Dalam bank penuh. Tanpa memikirkan kepada nak sumbang, infak, sedekah dan sebagainya. Dan bila mati, semuanya akan pergi. Keluarga kita pergi, harta benda kita pergi, anak pinak kita pergi. Yang tinggal hanya amalan kita sahaja. Nah, itu yang Nabi SAW sebut. Harta yang bertimbun-timbun dari emas dan perak. Maksudnya benda yang berharga emas dan perak ni. Dan kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Kuda ni, sebab apa Allah Ta'ala sebut kuda? Dia sebut emas. Allah Ta'ala sebut perak sebab ini nilai yang takkan kurang.
Ini adalah mata wang yang takkan kurang, takkan jatuh. Kita belilah mah, insya-Allah tak rugi. Ingat hak simpan mah tu. No? Harus simpan cukup cukup tahun, cukup jumlah dia, kena bayar zakat. Bini-bini kita duk simpan banyak-banyak tu, pastikan bayar zakat. Sebab ini harta ataupun nilai yang sangat besar. Begitu juga kuda peliharaan yang bertanda, yang terlatih. Maksudnya kuda yang sangat mahal. Zaman Nabi SAW, kenderaan yang paling mahal ialah kuda. Kuda pula kuda yang terlatih untuk pergi perang, yang ditanda, yang khas, yang tidak dibuat untuk sebagai menajak tanam ataupun untuk bertani dan sebagainya. Khas kuda ni apa? Untuk pergi perang. Kuda ni untuk apa? Untuk nak cari, nak pergi kejar musuh dan sebagainya. Memang khas dia. Mahal harganya. Kita juga macam tu. Yang mahal-mahal kenderaan yang mahal-mahal, kita tidak gunakan untuk jalan fi sabilillah. Ada kereta, ada motor, tak bawa mai ke mengaji. Tak bawa mai ke tempat-tempat pengajian, ke masjid surau dan sebagainya. Kuda paling mahal, harga dia jutaan ringgit. Daripada kuda kawasan-kawasan, apa nama, Allah salli ala sayyidina Muhammad, belah pergunungan tu. Warna dia mahal. Dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Dengan binatang ternak kita duk ternak. Zaman Nabi SAW ternak. Bela binatang lah. Bela kuda, bela kambing, bela lembu dan sebagainya. Binatang yang kita sayang, yang kita suka. Sebab apa? Hak ni yang bagi duit kat kita ni. Kita sayang, kita seronok, kita kebun-kebun, Masya Allah, penuh. Itu juga kerja-kerja kita, tuan-tuan. Sama. Dan semua ini ialah kesenangan hidup di dunia. Hak kita duk kerja, semua adalah kesenangan dunia, tanpa kita lupa, tanpa kita ingat bahawa hak kita duk suka, hak nafsu suka, semuanya akan ditinggalkan. Semuanya akan berpisah dengan kita bila mana nanti saat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah. Persiapan-persiapan kita, yang kita akan bertemu dengan Allah, adakah kita sudah bersedia ataupun tidak? Bersedia tak lagi ni nak jumpa dengan Tuhan ni? Adakah cukup dah amal kita? Cukup dah bekalan kita nak menempuh jalan yang sangat panjang? Bila mana perjalanan itu kita bawa bekal, ada benda hak kita nak persiapkan, makanan-makanan. Esok kita kelaparan dalam kubur esok. Kita akan kepanasan dalam padang mahsyar. Bawa dak payung. Dalam kubur esok ada dak peti air. Boh karen masuk dalam peti air. Orang tanya saya, Ustaz kata macam tu, macam mana boh dalam peti air dalam kubur tu? Hang jangan bodoh sangat. Tu perumpamaan. Kan? Kasar sikitlah. Maksudnya, kita kena masukkan karen dalam kubur, barulah buh boleh peti air. Boleh buh kipas, boleh buh aircon dalam kubur tu. Masuk karen apa? Maksudnya ialah tali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibni Adam, in qata'a amalu illa min salas." Bila matinya anak Adam, terhapus semua tali, semua hubungan, semua perkara, kecuali apa? 3. Ni tali 3 ni. Talian hayat. Ngana? Talian hayat kita ni ada 3 yang akan sambung karen dalam masuk dalam kubur. Yang pertama apa dia? Tuan-tuan selalu dengar dah di sini. Sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang fa'u bih. Ilmu yang manfaat. Yang ketiga, Ibnu Saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan ibu dan ayah dia. Ni 3 ni hak tuan-tuan kata talian hayat paling besar ni. Agak-agak je lah. Ada.
Sedekah ada. Hari ni, hari Jumaat. Ya. Tabung tepi, nampak tak nampak? Jangan tengok saja. Kan? Lalu tabung dia senyum ya. Pasal faham senyum. Dia kata senyum itu sedekah. Dia ajak kita balik. Nah abang tabung tu tak terima senyum. Dia terima duit dia tak terima. Dia tak boleh masuk senyum dalam tabung tu. Dia terima duit. Boh lah. Tapi kalau boh mah dia boleh masuk. Senyum tak boleh masuk. Kita ada berusaha nak bangunkan sekolah-sekolah. Semiti insya-Allah Mahat Ibnu Umar di Padang Serai 2 juta. Kod mana-mana siapa nak sumbang, nak wakaf fi sabilillah. Saya kerja buka sekolah Saya jaga 4 buah sekolah dah sekarang ni. Jaga 4 buah sekolah, duk urus orang lain buat aja. Tu cari duit. Semua pakai duit. Semua tengah bina. Pondok saya pun tengah bina surau. Semiti tengah bina bangunan ngajian 2 juta 4 tingkat. Saif sekolah rendah Islam Akhlak Islamiyah tengah bina surau hampir 1 juta. Sebab apa? Sebab kita nak Allah Ta'ala bina istana kita dalam syurga. Bila mana kita bina rumah-rumah Allah Ta'ala di dunia, Allah Ta'ala akan bina istana kita dalam syurga. Dan qaryah kita. Ni qaryah, apa nama tu Imam? Taman Sejahtera. Masyarakat kat sana ada sama kak. Bandar Penata Lunah lah. Hak nak kata masjid baru tu. Berapa juta? 4 juta. 6 juta. 6 juta saya nak tanya soalan kat tuan-tuan. Tuan-tuan setakat kata diumumkan dah. Dilancarkanlah kutipan untuk masjid qaryah. Penata Lunah ni. Tuan-tuan bagi berapa sen dah? Berapa ringgit dah bagi? Kat Sekupang pun tak mula bagi. Tak ada siapa kutip, bagi kat Tok Imam. Boleh bagi dah. Sebab kita target 4 juta insya-Allah. Berapa tahun lagi Tok Imam? 2 tahun lagi Tak tahu lagi. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan sumbang sebanyak mungkin. Kerana ini masjid kita. Kita dulu yang kena mula. Boleh tak boleh? Seorang target 1,000. Dalam masa 2 tahun. Maksudnya, setiap minggu, bagi RM10. Ini saja sebut ya. Saya bagi idea. Dah kata banyak 2,000 seorang. Seorang 2,000 ahli qaryah Permata Lunah. Seorang 2,000. Seminggu RM10. Banyak tak banyak? Sebulan RM40. Sebulan RM50. Tak banyak mana rezeki kita Masya Allah bertimbun-timbun. Mencurah-curah insya Allah. Jadi tuan-tuan Allah sekalian. Masuk kita semua kena buat persiapan untuk kita menempuh jalan yang sangat panjang untuk kita nak sampai redha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jagalah keluarga kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bapa-bapa sekalian, abang-abang sekalian, anak-anak lelaki kita solat Jumaat. Saya nak sebut. Ada anak-anak lelaki kita masih lagi sibuk dengan kerja. Ada rumah pun ada lagi. Boleh tengok ramai lagi anak-anak muda yang sudah wajib solat Jumaat, tak hadir solat Jumaat. Betul tak betul? Boleh tengok ni. Ramai lagi anak-anak muda yang tak mai. Pergi mana mereka? Esok kita akan disoal. Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peranan kita semua memastikan kalau semua jaga keluarga masing-masing, kerja Tok Imam tak teruk. Yang mempunyai anak-anak lelaki pastikan mereka salat Jumaat. Yang mempunyai anak-anak perempuan, tolong jaga mereka. Sebab apa? Sebab anak perempuan yang Nabi sebut, siapa yang mempunyai 2 ataupun 3 anak perempuan, dia jaga elok-elok, esok dalam syurga macam ni. Menjadi jiran Nabi SAW, dekat dengan Rasulullah SAW. Jiran Rasulullah. Sebab apa? Sebab anak perempuan ni fitnahnya sangat banyak. Terutamanya dengan keadaan sekarang ini, fitnah-fitnah akhir zaman, berlakunya zina dan sebagainya, gejala sosial, semua ini merupakan bala
yang tu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. COVID-19 ini salah satu daripada bala dan juga ancaman peringatan Allah Taala kepada orang yang beriman. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung dalam khutbah. Jangan ke mana-mana. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.